Semalam saya jumpa Pak Ngah nama dia tuan-tuan. Umur 82. Subhanallah, tu dekat Sungai Bakau. Umur 82, sihat, mata cerah, elok-elok lagi, tak ada lagi apa. Buat apa? Buat bendang, masya-Allah. Umur apa? 82. Berapa kali pergi haji dah Pak Ngah? 2 kali dah. Alhamdulillah. Umrah tu dah ni, kalau ada rezeki ni pun tahun ni, tahun depan nak pergi umrah lagi. Subhanallah. Tuan-tuan, ni duit main mana ni? Masya-Allah. Anak berapa orang Pak Ngah? 10 orang anak. Masya-Allah tuan-tuan. Cukup tak? Cukup. Subhanallah. Itu tanda berkat. Duit banyak belum tentu berkat. Tak. Siapa kata duit banyak? Ada orang kaya ni kat tangan? Tak. Kalau tak ada orang kat tangan, miskin belaka kita ni. Subhanallah. Kaya pun duit banyak. Subhanallah. Susah hati tak lena, tak boleh lena. Pasal apa? Susah hati ni, banyak benda duduk fikir. Rumah besar takut orang pecah. Buat alam orang potong. Buat jaga tidak awal pada dia. Harap nama aja jaga. Allah, susah hati. Kita lagi senang, lagi tak kepala lena, tak pernah. Bukan tunggu di rumah, tahun ni pun lena dah. InsyaAllah. Dia tenang. Berkat, tanda berkat. Demikian juga kita masuk dalam bulan Ramadan. Nabi kata bulan yang berkat. Apa maksud berkat? Maksud digandakan. Apa yang digandakan? Pahala digandakan. Buat sikit pahala banyak Allah bagi. Buat sikit baik, Allah bagi pahala banyak. Contoh, kalau tuan-tuan nak sembahyang sunat, nak dapat satu fardu daripada sembahyang sunat yang kita buat pada bulan-bulan biasa, kena 70 rakaat. 70 rakaat baru dapat satu fardu. Contoh, kalau kita himpun sembahyang qabliyah ba'diyah, kita sehari dapat 14 rakaat lah. Contoh 14 rakaat, 5 hari kita himpun baru dapat satu fardu. Betul tak? Subhanallah. Tapi masuk bulan Ramadan, Allahumma salli ala Muhammad, dapat apa? Satu fardu, satu sunat dapat satu fardu. Buat satu fardu dapat 70 pahala dia. Masya-Allah, tuan-tuan. Apatah lagi kalau kita dapat malam Al-Qadar tu. Allahumma salli ala Muhammad. Malam Al-Qadar RM1, tuan-tuan, buh dalam tabung RM1 pun di sisi Allah tu RM700. Pula tak bulan-bulan Ramadan pula, kali pula 70. Kena pula malam yang tuan-tuan bagi RM1 tu, malam Lailatul Qadar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam Al-Qadar itu tuan-tuan, kali pula dengan 1000 bulan. Ataupun paling mudah kira 84 tahun lah, senang kira. Masya Allah, tuan-tuan. Banyak lah. Banyak. Tak bukan setahun sekali. Tak, dia kira tiap-tiap hari. Kalau satu hari tu ada 360 hari, maksudnya tuan-tuan cuba kira tengok, 360 hari kali 84. Subhanallah. Contoh, RM1 kali 700 kali 70 kali 360 kali 84. Kira sendiri. Kena pula 10 tahun kita dapat 10 tahun Lailatul Qadar, kali pula dengan 10. Subhanallah, banyak, masya-Allah Rabbi. Hari tu saya buat kuliah, ada seorang tu dia accountant. Bila kita sebut tu dia kira ustaz, bilion. Masya-Allah. Ada amalan-amalan yang pi sampai bilion. Kita buat satu benda pi sampai pahala dia jadi bilion. Yang dia kira, kita kira guna akal kita. Yang Allah nak bagi tak tahu, Allahu a'lam. Allah nak bagi. Tapi yang kita sakat kita boleh kira tu dia tu, tuan. Subhanallah. Faham tak? Dia pasal apa yang Allah bagi sangat banyak sangat pahala ni? Pasal apa? Ini nak motivasi kita supaya kita banyakkan ibadat. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan tengok berapa orang banyak motivasi untuk ibadat bulan puasa. Dulu bulan masuk pada bulan-bulan yang lain, berapa ramai orang main sembahyang isyak berjemaah, berapa ramai. Masuk bulan Ramadan, penuh semasjid Sarawak. Terkejut masjid pun. Ui, main mana? Keluar daripada buah mana ni? Sembang dengan orang sebelah kita ni, pakcik main ziarah anak kat sini. Dia kata, weh, ziarah apa? Rumah aku tepi masjid. Subhanallah, tepi masjid pun tak kenal, tak pernah main masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, itu berkat. Dan pasal apa Allah bagi banyak sangat pahala? Pasal apa? Bagi nak motivasi, pasal apa? Sebab nak suruh kita buat banyak ibadat. Pasal apa nak suruh banyak buat ibadat? Pasal apa? Pasal bulan Ramadan itu bulan training. Bulan yang kita ulang-ulang ibadat. Bulan yang kita ni duk apa? Nak ajak, nak didik kita supaya lekat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan cuba tengok.
Apa hikmah di sebalik berpuasa? Allah bila masuk ya Ramadan, Allah kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu puasa. Apa hikmah Allah suruh berpuasa? Tuan-tuan sekalian, Allah Masya sama ulama kata apa? Nak bagi ada perasaan qanaah dalam diri. Apa dia qanaah tu? Rasa cukup dengan apa yang ada. Subhanallah. Yang payah tu, payah, subhanallah, payah tak? Payah. Kita ni tuan-tuan ada sok, sehari makan sok, sehari puasa, sehari petang masuk azan, Allahu Akbar, buka puasa. Kan? Ada makan, paling lekeh kita makan 2 kali itulah. Tuan-tuan, waktu tu kena ingat, ada orang yang tak makan. Bukan setakat puasa, bukan setakat sok, bukan setakat buka puasa, tak. Buka puasa pun tak ada, sok pun tak ada. Kita puasa sekali, dia puasa sepanjang hari penuh. Pasal apa? Tak ada benda nak makan minum ayam. Saya baca email yang diedarkan. Mereka duk cari orang-orang yang susah. Jumpa dengan seorang lelaki nama dia Pak Chin, duduk di Baling. Pak Chin ni tuan-tuan, Allah Masya, ada 4 orang anak. Pak Chin ni kerja NGO. Tak NGO, noreh getah orang. Dia kerja noreh getah, dia tak ada getah sendiri, dia kerja noreh getah orang. Tapi masalah Pak Chin ni, dia sakit mata dia rabun. Jadi dia kurang dapat kerja. Allah Masya Allah. Anak 4 orang. Tuan-tuan, anak tak pergi sekolah, tak boleh pergi sekolah. Pasal apa anak tak pergi sekolah Pak Chin? Bukan pasal duit sangat dah. Duit pun satu hal lah. Tapi anak lapak, tak ada lapak sangat sampai tak boleh pergi sekolah. 2 hari tak makan tu biasa. 2 hari tak ada apa nak makan, minum air sejuk, itu biasa. Subhanallah tuan-tuan. Ni kita makan tak berhenti. Masya Allah. Ni lepas buka puasa, semayang, lepas semayang makan. Sekali nak pergi tarawih, makan dulu. Pergi tarawih, sambil duduk tarawih tu pun makan lagi. Habis tarawih, makan lagi. Sekali nak tidur, makan lagi. Bangkit esok, makan lagi. Tuan-tuan, subhanallah. Orang puasa makin kurus, dia makin besar. Salih saya. Dah ada orang tak makan. Ni kisah benar. Ni bukan tahun 60-an, tuan-tuan. Ni. Lah ni. Masya Allah. Sampai Pak Cik tu lapar sangat, tak tahan tengok anak duk teriak. Pi rumah jiran, pi minta pinjam duit sikit, orang bagi RM10. RM10 pergi beli beras kilo, pergi beli bawang, pergi beli garam, balik masak bagi anak makan nasi dengan garam. Subhanallah. Tengok anak makan nasi dengan garam, dia puas hati sangat dah, alhamdulillah. Dia tak makan, tak apa, anak sedap makan. Tuan-tuan, ada orang yang susah. Nak didik qanaah, kena tengok orang lagu tu. Kita naik kancil, saya naik kancil lah tuan-tuan. Kalau tengok kancil saya tu, insya-Allah. Naik kancil, pergi kuliah kadang-kadang 5-6 kuliah satu hari. Bergegak dia sebab lari tu. Tekan pun 120. Kancil ni bila main 100 dia bergerak kan. Ambil kepiah, lipat dia elok, selit celah tu, senyap sampai lah ni. Tuan-tuan pergi tengok kepiah dia lagi kuning dah warna dia. Senyap sampai lah ni. Kalau boleh menjerit lah kancil saya tu, dia habaq apa, dia habaq tolonglah sudah. Tak, dia main kadang-kadang tu apa, tengok orang kereta semua semangat sikit. Subhanallah, abang kat isteri kata apa, ish, dia tukar kereta lah kot. Abang ni lenguh kaki dah bawa dia cik yang asal tu. Anak pula dah ramai. Subhanallah. Orang dia main abang, ustaz tukar lah kereta, dah anak ramai dah, takkan dunia kereta kecil tu lagi. Main duit, suruh saja. Bagilah duit kan, no? Ataupun bagilah kereta sebiji. Kita pun tak maulah main mahal, main Alphard je dah lah. Lawak je lah, sekali main bagi pula, bagi aku ambil. Allahumma salli. Dah nak didik qanaah tu payah. Masya Allah, susah. Satu hari saya pergi kuliah. Allahumma salli ala sayyidina. Dalam perjalanan pergi kuliah, hujan lebat. Tiba-tiba dalam hujan lebat saya nampak seorang perempuan muslimat bawa anak dia, Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Bawa anak dalam pangkuan dia, hujan lebat tuan-tuan. Baby lagi. Ni yang tangan ni masih pakai sarung tangan, kaki masuk. Hujan, kena hujan, kita kata demam dia budak tu. Subhanallah. Waktu tu rasa apa? Rasa alhamdulillah aku ada juga kereta, dia tak ada kereta. InsyaAllah. Dia yang naik kereta tu tuan-tuan, dia yang naik motor tu kata apa? Tengok, kita duk tengok dia kata ish, alangkah baiknya kalau ada kereta, no? Tak dapat kancil KE 20, KE 70 buah kanar tu pun jadilah. Tak ada buah kanar dulu. Yang harga 600-700 tu pun jadilah. Dia kata subhanallah, tak ada kancil pun tak apa. Dan sekalian Allahumma salli alaihi. Cuba tengok orang bawah dia. Ada seorang duk kayu basikal tuan-tuan, kayu basikal kena hujan lebat. Dia yang naik motor boleh juga pulang motor pederas-deras balik rumah dia.
Ni kawan yang naik basikal ni kayu pelan-pelan nak laju terang mana sangat. Oh, kena hujan basah, masya-Allah. Dia yang tengok orang naik motor tadi, dia kata apa? Kalau naik motor ada motor pun bagus jugalah. Dapat EF5 pun jadi ya. Dia boleh rempit. Anak kita lah rempit sungguh lah tuan-tuan. Saya duduk atas highway. Saya ada motor besar sikit lah, taklah besar sangat, motor besar sikit. Apa ada bulan pergi Perlis tu, naik kereta tu tak larat nak bayar tol minyak. Buat belilah motor sebiji abang bulan pergi Perlis. Tiap-tiap kerana kami balik Perlis. Tapi tuan-tuan, Allahumma salli sama. Dua atas highway kita naik pelan-pelan malam. Tuan-tuan main tepi kita prang, EF5. EF5 tuan-tuan. Lunjuk tu, Superman datang motor tu. Kaki lunjuk belakang. Subhanallah. Terkejut kita. Dan nak tengok laju terang mana, kita pun naik geram juga. Pergi tepi dia tuan-tuan, pergi tepi dia. Oh, pulas sikit, cuci tepi dia. Cukup pinggir sikit. Tengok dia, dia tak parti tu. Dia kata subhanallah. Tuan-tuan, 120 je, tak padan dengan nak masuk celah lori. 120 je laju tu, lunjuk tu tuan-tuan sikit. Lepas tu naik motor tengok je. Tengok je. Pergi kat kedai pomen nampak dah buah je ke depan. Kan tak payah dia beralih dah. Allah sallallahu alaihi wasallam, macam-macam subhanallah. Dia yang naik basikal tu tuan-tuan, kalau ada motor kan bagus subhanallah. Cuba tengok orang bawah ni. Ada orang bukan ada basikal, jalan kaki. Orang yang jalan kaki tu tuan-tuan, dia kata apa kalau ada basikal bagus. Cuba tengok, ada orang tak ada kaki. Subhanallah. Tu dekat Sungai Bakau. Sebab saya duduk ngajak situ, ada seorang. Ada orang Sungai Bakau ni. Ada. Pak Su nama dia, masya-Allah Rabbi. Pak Su ni tuan-tuan jalan dengan tangan. Kalau dia naik motor, kalau dia naik basikal, dia naik basikal yang kayu dengan tangan. Tapi setiap kali kuliah saya, ni tepi ni tempat dia, tepi saya tu, tepi meja. Kalau semayang jemaah, tang tu dah ada semayang. Kalau dia tak ada, maksudnya tak sihat tu. Temu ada urusan. Donate tangga surau tu dengan tangan. Bolehkah Pak Su, bolehkah nak tolong pegang? Tak apa, Pak Su dah biasa dah, dia kata. Masya-Allah tuan-tuan tu. Tak pernah tinggal semayang jemaah, tak pernah tinggal kuliah. Kita yang cukup lengkap sempurna ni tak boleh lekat dengan masjid. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan tentu qanaah, nak didik qanaah payah. Tapi itulah keadaan dia tuan-tuan. Puasa nak ajak kita ada perasaan. Yang kedua tuan-tuan, puasa nak ajak apa? Allah masa hikmah daripada puasa. Puasa nak ajak kita apa? Nak ajak kita ni sama rata. Tak ada siapa lebih, tak ada siapa kurang dalam ibadah. Hang kaya kan hang miskin, kata tak sama. Orang kaya pun buka puasa, orang kaya pun makan pagi, mula puasa pagi subuh, habis buka puasa pun maghrib sama. Sama aja dengan orang miskin. Nak ajak apa? Nak ajak sama rata. Tak ada siapa lebih. Yang lebih tu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di kalangan kamu si kamu bukan kaya, bukan miskin dah. Yang kaya, yang mulia itu ialah orang yang paling bertakwa. Tak tahu kat sini dia beza. Kalau diumaklumkan waktu berbuka puasa bagi kawasan. Puasa apa nanti pada? Barik nibung. Untuk orang kaya 7 suku, untuk orang miskin 7 suku. Tak ada, semua sama. Tak nak didik sama rata. Faham kan? Allahumma salli sama. Kemudian puasa nak ajak apa lagi tuan-tuan? Berjimat cermat. Kalau bulan-bulan biasa kita makan pagi pun ada, malam pun ada, siang pun ada, malam pun ada, belanja RM50 beli beras, beli sayur, beli ikan, beli ayam sebagainya, belanja RM50. Makan siang dan malam. Masuk bulan puasa makan apa? Malam saja, siang bukan makan pun. Sepatutnya tinggal setengah. Dia. Tapi kita ni terbalik kurang. Kalau pergi pasal Ramadan itu, sampai dekat pasal Ramadan, niat siapa? Sahaja aku tawaf daripada ayat tebu sampai murtaba kerana Allah Ta'ala tawaf. Ni penuh jari ni, 5 jari ni, 1 jari ni 3 bekas dia gantung. Subhanallah. Kan? Kenal lelaki dia telefon, dia tunggu, dia kering-kering telefon tu, tak boleh nak angkat, dah tangan penuh. Masya-Allah. Lantas sekali Allah Ustaz. Bazir duduk di depan makanan tu penuh. Subhanallah. Banyak makanan. Buat apa? Makan 2 orang je. Tuan-tuan, kita ni makan dengan nafsu. Buka puasa tuan-tuan, sekadar nak kenyang. Kenyang 3 biji kurma, kenyang kan? Cuba tengok, betul tak? Cuba tengok tuan-tuan, buka puasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita buka puasa, ambil 3 biji kurma, minum air, lepas tu pergi puasa, pergi semayang. Waktu semayang tu, alhamdulillah, kenyang tak? Kenyang, masya-Allah. Yang duk makan tu apa? Tu nama dia mentek darah. Sumbat. Tengok ini berkenari sumbat ni pula, tengok berkenari. Akhirnya tersandar tu.
Abang jom bayar abang. Ustaz tak lewat bangkit lagi. 8 suku semayang. Subhanallah. Maghrib tu pendek. Yang hang 20 buka puasa tu sunat. Sunat cepat kan buka puasa. Makan sekarang kadang sudah ni tuan-tuan, akhirnya apa? Silap-silap terlepas waktu maghrib, berdosa besar dia. Subhanallah. Faham tak? Sudah kaedah dia baik. Tapi makan sikit, sagi nak bangun qiyamul lail mudah. Sagi nak bangun untuk tarawih mudah. Ini baru 4 rakaat dia melelong dekat belakang. Pasal apa? Kenyang? Tidak. Subhanallah. Allahumma salli. Tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam bulan Ramadan dia ajak kepada kita ulang apa? Bangkit awal. Setengah jam, sejam sebelum daripada subuh. Pasal apa? Dia bangkit awal training. Mudah-mudahan keluar daripada Ramadan kita boleh lekat apa? Paling kurang sembahyang subuh berjemaah. Paling kurang boleh sembahyang subuh berjemaah, paling lekeh. Tapi yang paling cantik dia apa? Dapat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Yang lagi cantik apa? Dapat 2 rakaat tahajud sebelum masuk waktu. Dah duk biasa bangkit setengah jam sebelum subuh. Takkanlah lepas-lepas tu tak boleh nak sambung. Faham tak perempuan? Tapi dia qadha. Habis Ramadan dia qadha. Dah bangkit awal dah sebulan, dia kata bangkit lambat lah lepas tu 7.30 baru bangkit. Sembahyang subuh dinosaur dalam wadah. Bukan subuh gajah lagi dah. Masya-Allah, tuan-tuan sekalian. Tu maksudnya apa? Maksud Ramadan tidak mentarbiah dia dengan betul. Faham tak? Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla lail kullah. Siapa sembahyang subuh berjemaah, pahala bagi dia seperti dia sembahyang seluruh malam. Dia hang duk training dah 30 hari, takkan tak boleh nak pergi sembahyang subuh berjemaah. Duk bangkit dah setengah jam sebelum subuh, takkan tak boleh nak start motor pergi masjid. Tidak tuan-tuan. Subhanallah. Ramadan mendidik kita jadi orang yang lagu tu. Pula tu sembahyang 2 rakaat pula, pahala yang kita kata apa? Raka'atainul fajr khairun minad dunya wa fiha. Siapa sembahyang tu rakaatain 2 rakaat sebelum sembahyang subuh itu, khairun, lebih baik daripada dunia dan segala isi yang ada pada dia. Dah training dah 30 hari. Mudah-mudahan lekat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Tidak tuan-tuan? Kemudian dalam bulan Ramadan cepat habis waktu dah. Sabar nak tengok jam dah. Oh, patut pada tengok atas. Subhanallah. Ni, Allahumma salli alaihi. Bila kita masuk dalam bulan Ramadan, Allahumma salli, kita buat apa? Sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ni sampai penuh masjid. Subhanallah. Tapi makin kurang. Dan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina. Sampai apa? Sampai tu Piramli buat cerita tu. Cerita Nujum 4 Belalang. Tahu tak? Tu Haji Bakhil tu. Dia jadi ahli nujum negara untuk negeri Masai. Dia tanya kepada Piramli. Dia tanya kepada Nujum 4 Belalang, ahli nujum negara beringin rendang. Dia kata, ada satu masalah. Satu, banyak. 2, kadang, jarang-jarang. 3, kadang-kadang. 4, sikit. Apakah jawapannya? Jawapan dia apa tuan-tuan? Kahwin. Salah. Jawapannya sembahyang tarawih. Minggu pertama banyak orang sembahyang tarawih. Ya. Minggu kedua jarang-jarang orang main sembahyang tarawih. Minggu ketiga kadang-kadang main, kadang-kadang tak main. Minggu keempat sikit orang sembahyang tarawih. No, tinggal yang asas-asas dia dulu. Subhanallah. Yang lain pergi mana? Kuih raya. Mau makcik tu 15 Ramadan salam siap dah. Minta maaf jumpa tahun depan lah nak kalut. Kuih samprit tak siap lagi, ilmu London tak boleh lagi. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian tu. Allahumma salli. Ni ajak kita ni tuan-tuan tiap-tiap hari sembahyang yang banyak. Subhanallah. Allahumma salli. Tuan-tuan cuba bayangkan, tiap-tiap hari bukan sikit kita sembahyang. Tuan-tuan pi kalau kita ambil yang sebelah daripada Isyak saja. Mula-mula sembahyang 2 rakaat sebelum Isyak. Lepas tu sembahyang Isyak pula berapa rakaat? 4 dah berapa dah? 6. Lepas tu campur pula Ba'diyah jadi berapa? 2 jadi berapa? 8. Campur pula tarawih 8 jadi berapa? 16 campur witir pula 3 jadi berapa? 19 rakaat tiap-tiap hari. 19. Subhanallah. Itu kalau buat 8, kalau buat 20. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, tiba-tiba lepas tarawih, lepas Ramadan, hilang tak pergi mana? Hilang pergi mana tak tahu. Masjid tak pernah main. Menunjukkan apa? Yang training itu tak lekat.
Tidak. Boleh semayang 19 rakaat, takkan 4 rakaat tak boleh semayang. Takkan 4 rakaat tak boleh main masjid semayang berjemaah di masjid 4 rakaat tak boleh. Subhanallah. Menunjukkan training dia tak berkesan. Bukan sebab penganjur dia tu training dia tak ada, sebab peserta tu tak faham pasal apa dia masuk training. Faham tak tuan? Allahumma salli tu kelai 820 820. Kelai. Aku dapat surat tu tuan-tuan, dapat buku tu. Buat siapa buat 8 masuk neraka tu. Oh, dengar hujah dengan nas Quran semua dahsyat, hadis semua. Masya-Allah. Dah nak buat 8 ke 20 ikut suka apa? Orang buat 20, kita buat 8. Orang buat 8, orang buat 20, kita nak buat 8. Pi buat 8 balik. Sedap kelai. Kan? Orang buat 20, orang buat 8, kita rasa nak buat 20. Pi buat 20 balik buat di rumah. Yang kelai tu bukan pi pun. Duk main dam buka buah pokok cherry tu. Aku tak puas tip-tip dengan tu imam tu makan. Sambil duk lawan dam. Pasal apa dia buat 20. Dulu dia buat 20 elok dia nak buat 8 pula dia kata. Aku cukup tak puas hati. Subhanallah. Dia hang tak puas hati sangat ni start Ramadan tu berapa kali dah hampir dah aku setakat lah pun tak pi lah lagi dia kata. Dia pun tak pi. Duk kalut dengan 8 20. Dah dia rasa tempat tu orang buat 8 tuan-tuan nak buat 20 balik buat di rumah. Sampai sekarang jalan, tuan-tuan pakai dok lah kot. Ambil 8 nak sambung di rumah, gaya sekarang jalan. Woi, mai tarik tu. Tarik konak, tarik tu cerah lah cerita dia. Subhanallah. Dah bukan ustaz, saya bukan nak pergi apa ni, nak tak boleh buat di rumah. Tak reti apa? Tak reti selawat dia kata. Lah, siapa seorang selawat? Tak selawat pun tak apa. Bukan kata di rumah, di masjid tak mau selawat pun boleh. Tuan-tuan, tak mau selawat pun boleh. Sunat saja. Nak dapat keberkatan, dapat pahala berganda selawat tu. Tak mau selawat sudah. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saja duk relax senyap, tengok cicak. Oh, ekor untuk imam saja, kami tak ada Habis ya Allahu Akbar sama boleh. Boleh? Tak mau tak. Ataupun boleh buat ni, saya cadang lagi satu lagi bagus tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam. Tuan-tuan, bubuk kacang. Jom kita makan bubuk kacang tu. Bubuk kacang dia tarik keluar, ramai-ramai pergi makan. Sekali habis sambung pula, mai semayang pula. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bihun pula dah. Oh, pergi makan bihun pula apa semua, kena teh apa semua balik. Allahu Akbar, semayang pula. Assalamualaikum. Cucuk badak pula. Baru panas lagi duk main. Badak pun tak ada lagi. Pergi makan. Subhanallah. Cumanya dan 30 hari tu dia badan. Masya-Allah, terdas. Dan abang kata apa boleh relax. Sembahyang ni sembahyang rehat. Sembahyang tarawih ni rehat. Jangan duk kalut, sembahyang pelan-pelan, rehat, relax. Nama dia rehat. Tuan-tuan, Musallih Ahmad. Tak usah laju-laju sangat. Ni laju pergi cari tu imam mana. Dulu dulu. Lah ni dah kurang dah sikit. Betul tak? Oh, jangan main-main tuan-tuan. Dia satu nafas je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tu imam pun penat. Lu tak cerita orang belakang tu. Maklum pula sakit gaut, dia ikut belakang. Allah Ustaz, dah rokok sujud dengan dia maklum tu baru dia bangkit. Allahu Akbar. Rokok pula dah. Habis 8 rakaat tu. Subhanallah. Pelan-pelan lah, subhanallah. Dia kalut pergi mana? Habis jangan pelan sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kena 20 rakaat. Dia maki yang kat belakang pun tengok cepat. Subhanallah. Ambil ala kadar baca pelan-pelan. Subhanallah. Jangan kalut-kalut. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, nak ajak apa? Allahumma salli alaihi ni nak ajak bagi kita lekat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak bagi kita lekat. Dapat 4 rakaat paling cantik. Lepas Ramadan masuk Ramadan tuan-tuan, 4 rakaat dapat cantik. Betul tak? Sembahyang apa? Sembahyang Isya berjemaah. Man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa mai sembahyang Isya berjemaah, pahala bagi dia seperti apa? Seperti dia bangun beribadat separuh malam. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, kemudian dalam bulan Ramadan diajak pada last
ajak kepada kita apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buka puasa bagi cepat. Masuk waktu buka puasa, tak payah delay dah. Subhanallah. Tapi yang ni saya yakin tak payah suruh lah yang ni. Yang ni memang tepat waktu sungguh. Masya-Allah, tepat waktu sungguh. 7.30 masuk waktu, 7 suku standby dah depan mulut ni. Standby dah, standby kurma sunat dia kata. Sunat kurma, sunat cepat buka puasa. Sama Allah dia buka mula. Allah cukup tepat. Masya-Allah. Kena itu soal standby. Dia buka apa? Tengok ni. 1 2 3 testing, 1 2 3 testing mikrofon mampu. Tu bila testing mic. Masya-Allah. Lingkup puasa hari tu. Dan sekali Allah SWT tu. Pasal apa dia Allah ajak tu pasal apa? Pasal kita ni tuan-tuan Allah SWT. Orang Islam sepatutnya cukup tepat dengan waktu. Kita bukan setakat buka puasa, waktu-waktu yang lain juga tuan-tuan, sembahyang kita ada waktu, zakat kita ada waktu, semua amalan kita ada waktu-waktu yang khusus. Kita ni orang Islam sepatutnya jadi orang yang cukup tepat dengan waktu. Siapa paling cepat, pahala dia lagi besar. Siapa paling cepat, pahala dia lagi besar. Tapi kita ni sampai orang kata apa? Janji Melayu. Kalau program 9.30, program pukul 9, jangan habaq pukul 9. Kena habaq pukul 8.30. Pukul 9 baru dia pemain. Memang panggil Ustaz, program kita 9.30 Ustaz. Tapi yang saya tulis pukul 9 lah. Pasal apa? Pasal pukul 9.30 baru dia pemain. Bukan sekat depa, saya pun main pukul 9.30 dia. Penganjur tu pun subhanallah. Tuan-tuan abang kita memang panggil lagu tu. Pasal apa? Sebab Islam tak didik kita ni, Allah susun dekat kita tak jadi manfaat pada pasal tak faham pasal apa kita di training. Dan waktu berbuka puasa tu waktu mustajab doa banyak-banyak waktu tu. Panggil anak isteri, panggil anak-anak walaupun anak-anak yang belum wajib puasa atas dia pun panggil duduk makan sekali, jangan duduk halau dia jauh-jauh. Duduk makan sekali. Pasal waktu tu waktu berkat. Doa waktu mana? Doa sebelum buka puasa. Pasal doa yang mustajab ini doa orang yang berpuasa. Lepas buka puasa tu lah. Sebelum tu doa. 7 suku, 7.30 buka puasa, 7 suku tu mai duduk ramai-ramai. Ayah tu angkat tangan doa. Sambil doa tu ni kurma ujung jari pegang. Step by step. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah, masuk subhanallah. Tu yang tu pun jaga pancul. Allahumma salli ala Muhammad. Dan doa waktu tu. Jangan duduk doa lepas tu. Ni buka puasa kat masjid tuan-tuan, depa duk ramai-ramai ni dengan tuk imam. Tuk imam Allahu akbar ila hadratin Nabi Mustafa buat tahlil, masya-Allah. Doa panjang pula tu. Kalau ada tuk imam lagu ni saya pesan dekat tuan-tuan, sama dia doa, sama tuan-tuan makan. Tiba apa yang anda dapat. Dia pejam mata baca doa Allahumma rabbana atina fid dunya. Jangan lupa amin. Amin. Tapi jangan bagi bunyi duk makan sangat. Amin tak. Relax. Amin. Dia pun rasa amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minkum. Qabbalallahu ya kita pun Allah. Amin. Cakap habis. Mau ajak betul tu. Imam tak mengaji payah. Doa tu sebelum insya-Allah. Tu faham tadi sekali Allah SWT. Nak ajak apa? Nak ajak kita ni bagi lekat dengan waktu. Subhanallah, Allahumma salli sama. Tuan-tuan, banyak lagi amalan-amalan yang diajak kepada kita untuk kita beramal dalam bulan Ramadan. Sedekahnya, dengan banyak sembahyangnya tuan-tuan sekalian, dengan banyak membaca Al-Qurannya, mudah-mudahan keluar dari Ramadan kita jadi orang yang lekat dengan amalan-amalan tersebut. Faham tuan-tuan, itu hikmah di sebalik Ramadan. Mudah-mudahan Allah bagi kefahaman dan kekuatan. Banyaklah beramal tuan-tuan, carilah Al-Qadar. Kalau dapat Al-Qadar tuan-tuan, maintain tiap tahun kita nak dapat Lailatul Qadar. Jangan nak cari pokok sujud, tak ada lah. Ataupun nak cari ayat beku ke, tak payahlah tuan-tuan. Buat amal saja di hujung-hujung Ramadan, mudah-mudahan kita dapat pahala, mendapat keberkatan daripada Lailatul Qadar insya-Allah. Syukur sekadar itu, saya minta maaf jika ada sebarang kesalahan saja bicara tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi kefahaman dan kekuatan untuk kita beramal dengannya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Di sini ada satu pengumuman, insya-Allah pada 31 hari bulan 7 2012. 31 bulan 7 jam 9 pagi insya-Allah di Masjid Seri Ambangan, Masjid Putih, akan diadakan sembahyang sunat tasbih di Masjid Ambangan untuk muslimat. Siapa yang nak join sembahyang sunat tasbih di Masjid Seri Ambangan 31 hari bulan 7 hari Ahad ni kot. Ahad jam 9 pagi insya-Allah di Masjid Putih.
Baik, berkenaan tentang program kita Pak Si, insyaAllah alhamdulillah kalau tuan-tuan perasan, kalau sana kita baru gantung banner. Gantung banner tu maknanya tujuan kita sama-sama lah tolong promosikan kita punya Pak Si lagi, insyaAllah. Ramai lagi orang yang tak tahu atas sini buat kelas mengajar Pak Si. Ada yang sampai kat saya berkata ni buat perkebunan apa, orang tak tahu ke tak. Kita buat kelas mengaji tuan, bagi tahu kat kawan-kawan lah, insyaAllah. Baik, untuk program kita esok insyaAllah Al-Fadhil Ustaz Rahizat di Masjid Bandar Baru minggu keempat. Dan pada hari Ahad ini insyaAllah, pada hari Ahad kita ada program khas Majlis Tadarus Al-Quran Perdana, insyaAllah bersama dengan setakat sekarang alhamdulillah ada 5 orang ustaz dah confirm untuk sama-sama. Pada Ustaz Rijal, Ustaz Jalal, Ustaz Abu Naim, Ustaz Ruslan dan saya sendiri, insyaAllah jam 9 pagi sampai jam 11 kita buat tadarus berkelompok lah. Ikut beberapa orang yang main, kita akan pecah kumpulan dan bertadarus insyaAllah dipimpin ataupun dinakibkan oleh ustaz-ustaz, insyaAllah di Seri di Simpang 3 okay. Dan pada ustaz juga ada bawa tabung madrasah. Kalau siapa yang nak bagi zakat ataupun sumbangan boleh jumpa ustaz sebelah ni lah, insyaAllah, dan tabung di belakang. Baik, berhubung dengan program sepanjang bulan Ramadan, insyaAllah Pak Si pada 6 hari bulan 8 insyaAllah kita ada program menziarahi pesakit-pesakit di Hospital Sungai Bakar, insyaAllah. Jadi pada minggu hadapan kita akan lancarkan tabung dana untuk hamper sumbangan yang akan disampaikan kepada pesakit-pesakit pada hari 6 hari bulan tu lah. Jadi minggu depan kita nak buat tabung sikit untuk beli hamper untuk pesakit-pesakit di hospital, insyaAllah. Dan program yang bersama dengan NGO di SID, insyaAllah pada 4 bulan 8 yang baju-baju tuan-tuan bagi tu, tuan, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja pengumuman di sini. Di sini insyaAllah Al-Fadhil Ustaz Jalal minggu yang pertama, insyaAllah kitab Mutiara Ilmu Aqidah, insyaAllah. Fadhil Ustaz Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.